Jadi setiap proses di tempoh 30 minit kita mulakan dulu dengan yang muda. Oh sini ke. Kita mulakanlah panggil Ustaz Roy Zulkifli untuk memberitahu kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sadaqallahul azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sihat wal afiat, hendaknya sentiasa berada dalam keadaan dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala hendaknya, dan sentiasa dipimpin hati dan jiwa kita untuk sentiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Amin insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih kepada pengurusi surau Batu Tujuh di atas jemputan yang diberikan. Setelah beberapa purnama tidak bersua muka, akhirnya kita kembali berbicara secara bertemu muka. Jiwa tak penuh berbicara di hadapan skrin TV dan handphone sahaja. Jiwa tertekan. Hanya Allah yang maha mengetahui bagaimana kerinduan saya kepada kalian. Allahu Akbar. Yang juga dihormati pengerusi majlis Cikgu Muhammad Noor dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, dan tidak lupa kepada guru saya, kekanda saya Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Haji Azman. Yang lama kita tak jumpa Ustaz, kita hanya WhatsApp dari jauh, bincang pasal bisnes. Itu saja. Subhanallah. Dan Alhamdulillah hari ini pertemuan yang telah Allah takdirkan 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita merancanglah, walau bagaimanapun hebat perancangan kita, sesungguhnya perancangan Allah itu maha halus dan maha hebat. Dan sesungguhnya seandainya kita berada di dalam jalan-jalan kebaikan dan ketaatan ini, yakinlah bahawa sesungguhnya kita adalah manusia-manusia, hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Jangan pernah merasa pada dalam diri kita, dalam hati kita, bahawa kebaikan, amal saleh, ketaatan yang kita mampu buat, kita mampu hadir ke rumah-rumah Allah, kita mampu solat berjemaah di masjid dan di surau, kita mampu duduk dalam majlis ilmu disebabkan oleh kebaikan kita. Tidak. Wallahi, kita mampu melaksanakan semua kebaikan ini kerana Allah yang pilih dan bimbing kita. Sebagaimana firman Allah, qalu hadza siratun alayya mustaqim. Mereka orang-orang yang diberikan keimanan dan keikhlasan, mereka yang diberikan ketaatan dan istiqamah, mereka ini berada pada jalan yang benar kerana aku yang bimbing mereka. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini masih berada di dalam Rabiul Awal. Kita menyambut Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini merupakan satu ikhtiar dan usaha kita untuk menyemarakkan rasa rindu, rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk menzahirkan rasa cinta? Tidak lain dan tidak bukan lisan, benak fikiran, akal fikiran dan hati jiwa kita sentiasa
sentiasa merindui akan sosok tubuh mulia baginda Nabi SAW. Tidak ada lagi cara untuk menunjukkan rasa cinta, rasa taat pada Nabi melainkan kita mengikuti perjalanan jejak Nabi, jejak langkah baginda Nabi SAW. Kalau benar kita mencintai Allah, mentaati Allah, beriman dengan Allah, wajib bagi kita mencintai kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau benar kalian menyayangi Allah, mencintai Allah, mentaati Allah, wajib untuk kalian mengikuti diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, pertama, yuhibbukumullah, Allah berikan kasih sayang pada diri. Hanya orang yang diberikan kasih sayang daripada Allah, kerana kasih sayang ini adalah satu perkara yang letaknya dalam dada manusia. Ia tidak nampak pada pandangan zahir. Rasa rindu, rasa cinta, rasa mahu bersama, itu adalah satu perkara yang berada di dalam lubuk hati manusia. Ia tidak mampu dilihat pada zahir manusia. Tetapi hadirat muslimin muslimat, Rasulullah mengajarkan kepada kita antara cara untuk menzahirkan cinta kita pada Nabi SAW, memperbanyakkan salawat ke atas junjungan Nabi SAW. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak sekali sahaja. Dalam riwayat An-Nasa'i menyebutkan man salla alayya salatan wahidatan, sekali saja diucap selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikan kembali selawat itu kepada dirinya 10 kali ganda. Para ulama bertanya ketika melihat hadis ini, hadis ini bukan hanya pada zahirnya tetapi ada makna secara batinnya, secara maknawiyahnya. Lalu para ulama melihat bahawa apa yang dimaksudkan selawat Allah kepada orang yang berselawat, iaitu Allah menurunkan rahmatnya kepada orang yang berselawat ke atas Nabi SAW. Bagaimana bentuk rahmat itu? Nabi menyebutkan bahawa wa huttat anhu asyru khati'atin, 10 darjat, 10 rahmat yang aku berikan itu bermaksud satu selawat yang kau berikan kepada Rasulullah, yang kau hadiahkan kepada Rasulullah, 10 dosamu aku ampunkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. 10 dosa gugur, tuan-tuan. Tak cukup dengan gugurnya dosa-dosa kita. Siapa yang boleh menjamin diri kita tidak pernah berbuat dosa, Ustaz? Wa imam yang berbicara di hadapannya juga adalah manusia yang banyak berdosa di hadapan Allah. Allah rakamkan di dalam surah Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Wizrak itu menunjukkan bagaimana beban dalam hati Nabi memikirkan tentang dosa-dosa umat Nabi SAW. Wizrak itu bermaksud bahawa tidak ada manusia yang pernah terlepas daripada dosa-dosa dan kesilapan kepada Allah. Siapa yang tidak pernah buat dosa? Semua manusia buat dosa. Dengan selawat ke atas Nabi walaupun sekali salatan wahidatan, Allah ampunkan 10 dosa. Allah. Tak cukup dengan ampunkan dosanya, tuan-tuan, perempuan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Wa rufi'at lahu 'ashrul darajat. Allah angkat 10 tingkatan darjat dirinya di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kebahagiaan yang paling indah bagi orang-orang yang beriman, yakni pertama kesyukuran kita kerana kita dipilih menjadi hamba Allah yang memiliki syahadah. Ini tak ada nikmat yang boleh menandingi. 7 bilion umat manusia atas muka bumi ini, yang beriman hanya 3 bilion saja. Ada lagi baki 5 atau 4 lagi baki yang masih tidak beriman kepada Allah. Dan Allah pilih kita untuk mendapat kalimah yang mahal ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Allah naikkan darjat sehingga Allah berikan kebaikan dan ketenangan dalam hati orang-orang yang berselawat ke atas Nabi SAW. Dicabut dalam hatinya, falhum ajruhum inda rabbihim wala khaufun. Orang-orang beriman, orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi SAW, tidak ada ketakutan
ketakutan dalam hati mereka, melainkan ketakutan hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak dia takut miskin dengan bersedekah dan infak, kerana dia tahu yang memberi rezeki dan menjamin rezeki. Wa anta khairur razikin, Allah Azza wa Jalla. Tidak akan dia berkira di dalam memberikan dan menyampaikan kebaikan. Bagaimana kita tahu Al-Fadil Kekali Ustaz Azman, sibuknya beliau menguruskan jenazah COVID di sana. Subhanallah. Seandainya tidak ada manusia-manusia yang sanggup korbankan masanya, yang sanggup korbankan tenaganya, saya rasa saya sendiri tak mampu lakukan, Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Berada di medan dakwah tak sama berada di medan kuliah, Ustaz. Saya mampu berbicara tentang musibah, tapi Ustaz lihat sendiri keadaan itu. Bagaimana air mata yang mengalir setiap kali van jenazah lalu di hadapan rumah-rumah mereka. Sebab itu hadirin hadirat muslimin muslimat, kita syukur kepada Allah yang pertama kerana Allah berikan nikmat iman dan Islam pada kita. Wajib tunjukkan, wajib nyatakan dengan ucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin sekurang-kurangnya. Yang kedua, tanda syukur kita pada Allah kerana Allah SWT pilih saya dan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa cemburunya umat-umat Nabi terdahulu kerana mereka tak terpilih jadi umat Rasulullah SAW. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Musa AS. Bahkan Nabi Musa adalah Nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Lebih 132 kali disebut Nabi Musa AS dalam Al-Quran. Nak tunjukkan bahawa miripnya kerja dakwah, miripnya pengorbanan, miripnya perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa pernah bertanya ketika Nabi naik di atas langit yang kelima, ketika diiringi Jibril AS, lalu Jibril mengetuk pintu langit yang kelima. Lalu penjaga pintu langit yang kelima bertanya, laqad ursila ilaik, apakah lelaki ini telah diangkat menjadi Rasul? Naam, wa qad ursila ilaik, Muhammad telah diangkat menjadi Rasul. Buka pintu langit, naik Rasulullah, jumpa dengan Nabi Musa, kekanda dia, Nabi yang terawal, Nabi yang lebih hebat, Nabi yang panjangnya umur, Nabi yang besarnya tubuh badan. Lalu ketika Nabi nak naik lagi tangga yang ke-6, bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, menangis Nabi Musa AS. Tak kala Nabi Musa menangis, Rasul bertanya, wahai kekandaku Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, apakah engkau tidak izinkan aku naik lagi bertemu dengan Ar-Rafiqul A'la? Kau tak izinkan aku bertemu dengan Tuhan aku? Tidak, wahai Muhammad. Aku menangis kerana mengenangkan tentang umat aku. Banyak perkara yang berlaku kepada Nabi Allah Musa AS yang Allah gambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana susah payahnya Allah Ta'ala berikan ujian, berikan amanah kepada Nabi Musa, menjadi pelajaran dan ibrah dalam perjalanan dakwah Nabi SAW. Nabi Musa pernah mengadu kepada Allah betapa kerasnya Fir'aun, betapa kerasnya orang-orang Mesir Kibtiyah. Mereka menentang Nabi Musa, sehingga kan Nabi Musa mengadu kepada Allah. Allah Ta'ala rakam di dalam Al-Quran, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ketika Nabi berhadapan dengan ujian-ujian dakwah, Nabi mengadu pada Allah bebannya dakwah. Allah beritahu, bukan kau saja yang diuji. Lihatlah pada Musa AS. Musa AS pernah mengadu pada aku, wahai Allah, kenapa keras sangat umat aku ini, wahai Allah? Apakah susah sangat mereka nak menerima aku sebagai Nabi mereka, wahai Allah? Aku tidak lain dan tidak bukan, aku tidak minta upah pada mereka, aku tidak minta balasan daripada mereka. Yang aku minta mereka beriman pada Allah. Sehingga kan Nabi Musa sebut pada umat dia, ini Rasulullah ilaikum, aku ni Rasul kalian, kenapa kalian tak nak ikut aku? Lalu Allah beritahu pada Nabi Musa sebagai pelajaran untuk Rasulullah SAW, sebagai pelajaran untuk umat Nabi SAW. Apa jawapan Allah? Wahai Nabi Musa,
falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya bukan mereka yang berpaling daripada wahai Musa, bukan mereka berpaling tidak mahu kepada wahai Musa, tetapi aku Tuhan yang telah menutup pintu hati mereka, yang telah membalikkan hati mereka, dan mereka tak akan dapat hidayah daripada aku. Allahu Akbar. Tapi kita hari ini tak pernah jumpa Nabi, tak pernah duduk dengan Nabi, tak pernah bersua muka dengan Nabi, kita mendapat iman yang Nabi wariskan kepada kita. Allah, awrasnal kitab alladhi nastafaina min ibadina. Kita terpilih di kalangan hamba-hamba yang terpilih. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Hadirin hadirat muslimin muslimat, malam ini kita nak sama-sama saling memotivasi, saling mengingatkan supaya jangan pernah luntur dan hilang rasa cinta pada Nabi SAW. Hari ini begitu sukar untuk umat hari ini, manusia hari ini, Ustaz, nak sebut selawat bila dengar nama Nabi SAW. Susah sangat. Saya ceramah ke sekolah-sekolah, sekolah rendah katalah masih kecil, kadang sekolah rendah lebih baik daripada sekolah menengah. Saya pergi ke universiti, bila disebut nama Muhammad SAW, diam 1000 bahasa. Allahu Akbar. Sedihnya kita tuan-tuan, Nabi memberikan satu ancaman. Saya bawakan sebuah hadis ini. Man dzukirta indahu falam yusalli alayka famata fadkhalan nar. Bukan tuan-tuan, lain macam ceramah ni. Kau sampai kau takut ni. Sesiapa yang disebutkan, hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, barang siapa yang disebutkan nama Rasulullah di sisinya, lalu dia tidak berselawat kepada Rasulullah, seandainya mereka mati, famata fadakhalan nar, neraka tempatnya. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ustaz baru mukadimah dah bagi ancaman Ustaz. Semangat tuan-tuan nak bagi kuliah ni. Rindu berapa bulan tak jumpa Allah. Hari-hari hadap handphone, hadap laptop. Tak tuan-tuan dengar ke tak tidak tuan-tuan? Biasanya dengarlah ni semua ahli syurga tuan-tuan. Taat semua insya-Allah. Kadang kita cakap depan skrin ni macam orang tak betul pun ada juga. Anak-anak tanya, Abi ni setiap malam cakap depan handphone. Nanti kan shot pula otak tu. Anak yang sulung cakap dengan saya. Saya kata nak buat macam mana? Nabi Nuh dakwah laila wan nahara, siang dan malam, malam dan siang, 24 jam dakwah Nabi tak pernah berhenti. Kita yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, impiannya tinggi nak dapat syurga Firdaus, tapi dakwah tak pernah pun sampaikan. Allahu Akbar. Mahu tuan sentap untuk diri sendiri. Hadirin hadirat muslimin muslimat, malam ini kita nak kongsikan betapa rasa syukurnya kita menjadi umat Nabi. Kerana apa? Sayangnya Allah kepada Nabi SAW, cintanya Allah kepada Nabi SAW. Allah letakkan darjat Nabi, kedudukan Nabi sebagai Sayyidul Anbiya minar Rasul, ataupun dalam riwayat lain sebut Sayyidul Alamin, penghulu bagi seluruh alam ini. Bukti ketika Nabi berumur 12 tahun, Nabi mengikuti Abu Talib pergi berdagang di wilayah Syam. Ketika itu Nabi SAW dibawa oleh pakciknya sendiri, ayah angkatnya sendiri, sampai ke satu tempat, bertemu dengan satu orang Yahudi yang bernama Bahirah, merupakan seorang pendeta yang puluhan tahun tak pernah keluar daripada rumah ibadat mereka. Bahirah ini merupakan pendeta. Ajaran Nabi-Nabi terdahulu, kalau mereka bersuluk, kalau bahasa tarekatnya, kalau bahasa jemaah dakwah dia panggil khuruj. Tak kala mereka beruzlah, mereka takkan keluar puluh-puluh tahun berzikir pada Allah. Tapi tak kala Abu Talib datang daripada Mekah ke wilayah Syam, ketika itu Bahirah yang tak pernah keluar ke lapangan padang pasir, tunggu siapa yang akan datang. Bila datang Abu Talib, dipanggil, wahai Abu Talib, siapa budak yang bersama kau? Abu Talib jujur jawab, ini anak aku. Tak tipu, anak saudara pun ibarat anak sendiri, layak untuk mewarisi harta. Bahirah kata, tidak wahai Abu Talib, ini bukan anakmu, ini anak kepada Abdullah. Subhanallah. Wahai Abu Talib, jangan berlama-lama di wilayah ini, dan jangan teruskan perjalanan kau untuk berdagang di sana, kerana di wilayah Syam, di wilayah sekitar ini
manusia sedang menanti budak ini, lelaki ini untuk membunuh. Kenapa? Abu Talib bertanya kepada Bahirah, sesungguhnya aku tahu lelaki ini, Muhammad bin Abdullah ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Umur Nabi 12 tahun. Ketika itu Bahirah kata, ketika aku lihat engkau membawa anak ini, seluruh pokok-pokok tunduk dan sujud kepadanya. Subhanallah. Ini kehormatan yang Allah berikan kepada Nabi SAW yang wajib kita rasa syukur jadi umat Nabi. Nabi Musa kata, bukan aku tak syukur, bukan aku tak nak bagi engkau naik jumpa Allah wahai Muhammad, tapi aku terkenangkan apa yang berlaku pada umat aku. Bagaimana nasib umat aku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Muhammad, kami ini adalah umat Nabi yang terawal. Kami diberikan umur yang panjang, 500 tahun, 700 tahun, 950 tahun kehidupan. Ibadah kami hebat. Kalau kami sujud, terbelah bukit-bukit dan gunung. Kalau kami berzikir, melilit akar-akar pokok, lamanya zikir kami. Kita ustaz, imam baca surah panjang sikit je, belakang terus buat laporan tuan. Panggil imam tarawih. Nak imam suara sedap. Imam baca 1 rakaat 3 muka. Malam ni penuh, besok tinggal Bilal dengan Noja je tuan-tuan. Kita pilih surah mana? Kosong. Yang bacanya apa tuan-tuan? Inna a'tayna kal kautsar. Tak salah. Tapi di mana kecintaan kita tunjukkan kepada Al-Quran yang Nabi terima 23 tahun itu? Allahumma salli alaihi. Di mana bukti bahawa kita umat Nabi yang mampu berlazat-lazat dengan firman Allah yang pernah Allah berikan pada Nabi SAW itu? Sebab itu hadirat Nabi Musa kata, kami umat yang terawal datang atas muka bumi ini. Tetapi kalian wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian adalah umat yang terawal sekali yang akan membuka pintu-pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut dalam sebuah hadis, nahnul akhiru fid dunya, kita adalah umat terakhir di atas muka bumi, wal awwalun fi yaumil qiyamah, tapi kitalah yang terawal dihisap, dihitung, dipanggil, diselesaikan urusan kita di hadapan Allah pada hari mahsyar nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat muslimin muslimat, kecintaan Allah pada Nabi ini terlalu hebat sehingga kan Allah gambarkan bagaimana Allah Ta'ala membuat keputusan untuk menciptakan langit dan bumi kerana adanya kehendak Allah, iradat Allah untuk menciptakan Rasulullah SAW. Walaupun langit bumi dicipta lebih awal, aras dicipta lebih awal, malaikat, syurga, neraka dicipta lebih awal, tetapi Allah SWT menjadikan semua itu mulia kerana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hadirin hadirat muslimin muslimat, kita lihat saya nak kongsikan di sini ada beberapa yang boleh buat kita fikir dan renung. Kenapa kita sambut Rabiul Awal, majlis-majlis menghidupkan Maulid Nabi SAW? Kenapa Nabi SAW lahir pada Rabiul Awal? Itu kita nak kongsi dengan masyarakat. Kenapa Nabi tidak lahir pada bulan-bulan haram yang Allah Ta'ala muliakan sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan yang mulia Allah sebut dalam surah Taubah. Kenapa Nabi tak lahir pada 4 bulan yang mulia ini? Kenapa Nabi tak lahir pada bulan Muharram? Baik, jawapan yang pertama, itu takdir Allah, Ustaz. Dah itu kehendak Allah. Tapi para ulama fikir, kenapa Nabi tak lahir pada bulan-bulan mulia? Kan Nabi manusia yang mulia, kan Nabi insan yang mulia. Kenapa Nabi tak lahir pada bulan Muharram? Kita tahu bulan Muharram adalah peristiwa yang mana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa AS daripada dikejar Fir'aun laknatullah alaih. Kita tahu peristiwa dalam bulan Muharram, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh daripada banjir, tersadai, berhentinya bahtera Nabi Nuh di atas Jabal Judi pada bulan Muharram. Kenapa Nabi tak lahir bulan Muharram? Begitu juga kita lihat, kenapa Nabi tak lahir pada bulan Ramadan? Sedangkan bulan Ramadan bulan yang mulia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Diturunkan Al-Quran lengkap daripada Baitul Izzah, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, Ramadan. Kenapa Nabi tak lahir Ramadan? Kenapa Nabi lahir bulan Rabiul Awal? Baik tuan-tuan, kita nak ajak tuan-tuan ibu ayah berfikir supaya balik makna daripada apa yang saya kongsikan ini tinggi dan besar maknanya. Nabi SAW dilahirkan di bulan yang mana bulan itu tidak menjadi perhatian bagi orang-orang musyrikin Mekah. Rabiul Awal, Rabi' bermaksud musim bunga, awal bermaksud di musim bunga yang terawal. Rabiul Akhir bermaksud musim bunga yang akhir. Waktu Rabiul Awal, Rabiul Akhir tidak ada apa-apa pun kemuliaan yang disambut oleh orang-orang musyrikin Mekah, terutamanya di wilayah Mekah Al-Mukarramah. Dan ketika itu, kalau bila bulan Rabiul Awal atau Jamadil Awal, orang-orang musyrikin Mekah, mereka buat apa? Mereka bermusafir, mereka berhijrah. Sebagaimana Allah rakamkan di dalam surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Orang-orang Quraisy ini mereka akan pergi pada musim sejuk, pergi ke wilayah Yaman untuk berholiday. Bila musim panas mereka pergi ke Syam untuk berdagang. Bulan Rabiul Awal antaralah bulan yang tidak ada kemuliaan pun bagi mereka, tak ada apa yang special. Tapi kenapa Nabi lahir bulan Rabiul Awal? Jawapan yang disebut oleh para alim ulama, kenapa Nabi tidak dilahirkan pada bulan-bulan yang mulia, telah dimuliakan oleh Allah? Pertama, tuan-tuan dengar jawapan ini, highlight jawapan ini, garis bawahi ayat ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlukan bulan yang mulia untuk jadikan dirinya insan yang mulia. Tetapi Rasulullah datang pada satu bulan yang tidak ada apa-apa, tapi kerana kehadiran Rasulullah, bulan itu menjadi bulan yang sangat mulia. Sebab itu Rasulullah diutus di muka bumi, tanah yang gersang, manusia yang penuh dengan kejahilan. Kenapa Nabi tak dihantar ke Parsi, tidak dihantar ke Rom, tidak dihantar ke Najran dan Habasyah? Sedangkan wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi itu adalah wilayah yang telah pun maju membangun, dah ada sistem penulisan dan ekonomi yang baik. Kenapa Nabi tak dihantar di situ? Kenapa Nabi dihantar di tempat yang keras, dihantar di tempat yang penuh dengan kejahilan? Nak tunjukkan pada kita tuan-tuan, Nabi SAW tidak perlukan tempat yang mulia untuk menjadikan dirinya insan yang mulia. Begitu juga Madinah, kita lihat bagaimana orang-orang Arab asal Madinah di Aus dan Khazraj yang terhina disebabkan oleh adanya orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Tapi kerana hadirnya Nabi dalam hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah yang tidak dipandang apa-apa pun pada waktu itu menjadi tempat yang mulia. Apa yang saya cuba bawakan pada malam ini, hadirin hadirat ibu ayah sekalian, seandainya dalam hidup kita, dalam hati kita, pada lisan kita, pada benak fikiran kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang membuatkan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak ada apa-apa makna pun di sisi Allah seandainya tidak terlekat pada kita kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah lagi cara untuk kita tunjukkan rasa cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan memperbanyakkan bersalawat ke atas Nabi SAW, mengikuti syariat Nabi SAW. Masa yang diberi 40 minit Ustaz, tinggal 5 minit. Boleh sambung. InsyaAllah Ustaz boleh sambung, nanti diulas saja ujung-ujung. Saya suka nak kongsi tentang satu kisah yang berlaku. Kalau nak cerita pasal perjalanan dakwah Nabi, tuan-tuan kena duduk kuliah sirah lah. Panjang jalan Nabi. Setiap perjalanan Nabi, sejak Allah perintahkan Nabi, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Sejak ada firman itu diturunkan, diriwayatkan kata bahawa surah itu adalah surah yang ketiga selepas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Ketika surah itu diturunkan pada Nabi, sejak itu Nabi tidak pernah berhenti untuk berdakwah kepada manusia. Pagi, siang dan malam, hati Nabi, jiwa Nabi, azizun alaihi ma anittum,
Beban yang dipikulnya untuk fikirkan macam mana seluruh umat manusia, umat aku selamat di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang masuk neraka Allah. Harisun alaikum, begitu bersemangat dia untuk menyebarkan hidayah, untuk mengajak manusia kepada Allah. Allah Akbar kabira. Ada sebuah kisah yang berlaku kepada Nabi SAW. Rasulullah memiliki sahabat-sahabat yang sangat hebat. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah pernah terfikir tak? Kita berhenti azan ke terus Ustaz? Terus balik. Kita terus azan. Masya-Allah. Dia kalau berhenti sangkut tu hilang Ustaz. Dia kena muka lima balik. Sejam balik. Hadirin hadirat muslimin muslimat, Rasulullah memiliki sahabat-sahabat yang sangat terbaik. Sehingga Nabi kata apa? Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di kurun aku. Merujuk pada Nabi dan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Nabi kata sahabat-sahabat aku ini ibarat bintang-bintang di langit, petiklah mereka salah satu daripada mereka. Kalian akan berjaya untuk mengikut jejak langkah mereka, bertemu dengan aku sebagai kekasih mereka sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan ibu ayah pernah terfikir tak kenapa Nabi bahasakan kepada Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Musa bin Umair, Zaid bin Harisah, Anas bin Malik, Wa'imid bin Malik, semua sahabat-sahabat, kenapa Nabi gunakan istilah sahabat? Kenapa Nabi tak gunakan istilah pengikut, Ustaz? Kenapa Nabi tak gunakan istilah anak murid? Sebab Nabi adalah murabbi, adalah guru, adalah ulama, adalah orang yang mengajar. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi mengajarkan ilmu Al-Quran. Tapi kenapa Nabi tak bahasakan dengan sahabat itu dengan nama anak murid, pengikut atau follower? Kenapa? Sebab Nabi nak tunjukkan betapa akrabnya Nabi dengan mereka. Mi'at arba'a wa arba'un alfin, 144,000 ini. Itulah jiwa, darah dan air mata Rasulullah SAW. Nabi ada seorang sahabat, namanya Sayyidina Sauban ibn Bujdat. Sauban ibn Bujdat ini sahabat yang sangat saleh, bekas budak Nabi, bekas maulid Nabi SAW. Nabi merdekakannya, lalu dia menjadi sahabat yang hebat, berniaga pun bagus. Dia bukan periwayat hadis, dia bukan kutabul wahyu, penulis wahyu, dia bukan penghafaz Al-Quran yang hebat, tapi dia ini seorang sahabat yang sangat setia, satu sahabat yang sangat saleh. Kita kena faham tuan-tuan ibu ayah, 144,000 sahabat tak semuanya alim. Semua adalah orang yang wara, orang yang saleh, orang yang baik, orang yang sangat bertakwa. Tapi sebahagian sahaja yang menjadi al-ulama min sahabah, menjadi ulama di kalangan sahabat. Yang kita dengar nama dia dalam riwayat hadis, itu ulama di kalangan sahabat. Mereka ini menjadi rujukan-rujukan seandainya setelah kewafatan Nabi SAW. Nama-nama terkenal seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat-sahabat ulama. Adapun sahabat yang lain semuanya saleh, semuanya telah dijanjikan keridaan oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah janjikan keridaan pada sahabat-sahabat ini. Seorang sahabat bernama Sauban bin Bujdat. Dia kalau datang solat, dia akan duduk di pojok sebelah kanan sekali. Kalau solat subuh, kalau dia tak ada, Nabi tak akan mulakan solat. Kalau dia tak sampai, Nabi akan tanya, ya Abu Bakar, di mana? Di mana Sauban? Sauban ibn Bujdat. Jarang nama ni dengar. Tak ada orang pun nak letak nama anak. Sauban kalau solat, dia akan jeling pada Nabi, Nabi akan terus Bilal, qamat. Nanti kita akan cerita tentang solat Sauban ibn Bujdat. Satu hari, Sayyidina Sauban ni rapat dengan Nabi. Kalau datang jumpa Nabi, antara orang-orang yang suka menceriakan Nabi, Sayyidina Sauban. Lagi satu, Sayyidina Nu'aiman, juga antara sahabat yang suka ceriakan Nabi. Kalau dia cakap, dia suka buat lawak, Nabi akan ketawa dengan dia. Nabi rasa bahagia dengan dia. Tuan-tuan, jangan bayangkan Nabi ni 24 jam nangis. Tuan-tuan. Jangan tuan-tuan bayangkan Nabi ni kerasnya macam panglima perang nak sembelih kepala orang. Tak, tuan-tuan. Nabi juga seorang bapa, Nabi seorang sahabat, Nabi seorang panglima perang, Nabi seorang pencatur politik, Nabi seorang guru dan murabbi. Nabi wataknya rahmatan lil alamin. Itulah rujukan yang terbaik. Sebab itu Sayyidina Sauban pernah datang jumpa Nabi SAW. Sayyidina Sauban datang, kali ini wajah dia berbeza. Dia tak senyum, dia tak buat lawak,
Dia tak buatkan Nabi ketawa. Nabi dah rasa sesuatu. Dia kata pada Nabi tanya padanya, "Ya Sauban, apakah hari ini kau sakit lepas solat subuh? Apakah hari ini kau tak sihat?" "Wahai Rasulullah, wallahi aku sihat macam biasa. Aku tak sakit. Aku tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tapi wahai Rasulullah, dalam benak fikiran aku, dalam hati aku ni ada satu beban ya Rasulullah. Beban ya Rasulullah yang mana aku tak boleh fikir. Kalau aku fikir, aku rasa nak pengsan, aku rasa nak menangis, aku rasa aku tak boleh bangun ya Rasulullah. Kenapa ya Sauban? Wahai Rasulullah, sekarang aku masih hidup dengan kau, aku bersama dengan kau, aku duduk dengan kau. Aku lihat wajahmu wahai Rasulullah, aku terbayangkan syurga Allah. Allahu Akbar. Aku duduk dengan kau ya Rasulullah, aku rasa begitu bahagia dan penuh rahmat daripada Allah. Tapi aku terfikir wahai Rasulullah, seandainya aku mati, itulah pemisah dan permutus pertemuan terakhir kita wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku takut kalau aku mati, kalau aku masuk syurga sekalipun, aku pasti syurga engkau adalah jannatan manzilatan, syurga yang tertinggi, syurga Firdaus Allah. Tapi di mana tempat aku wahai Rasulullah, sudah pasti aku tak akan dapat bertemu dengan engkau wahai Rasulullah. Ini cinta Sayyidina Sauban. Dan wahai Rasulullah, seandainya kalau aku masuk neraka wahai Rasulullah, sudah pasti khalidina fiha abada, selamanya aku tak akan bertemu dengan kau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangisan Nabi menarik wahyu dari Allah. Allah kata pada ya Jibril, idhab ila Muhammad. Wahai Jibril, pergi datang jumpa Muhammad. Bawakan ayat ini di dalam surah An-Nisa ayat 69. Ayat ini menjadi bukti kepada siapa saja yang mencintai Nabi, yang taat pada Nabi, yang menunjukkan rasa kasih dan cinta pada Nabi, pasti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wahai Sauban, Jibril baru saja datang membawa ayat ini, mengesahkan bahawa engkau akan bersama aku dalam syurga Allah. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika, sesungguhnya mereka ini akan bersama dengan orang-orang, bukan dengan aku saja, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka akan berjiran, berkampung bersama, mencintai antara satu sama lain. Allah. Nabi sebutkan satu hadis kepada Sauban, tersenyum Sauban ketika Sauban menyampaikan hadis ini pada sahabat-sahabat yang lain. Apa hadisnya tuan-tuan sebagai penutup Ustaz? Al-mar'u ma'a man ahbabta. Engkau akan dibangkitkan dengan siapa orang yang engkau cintai. Allah. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Cintalah Rasulullah. Cintalah lebih daripada diri kita, lebih daripada mak dan ayah kita, lebih daripada isteri dan anak-anak kita, lebih daripada seluruh umat manusia. Cintailah Rasulullah. Rabi'ah bertanya pada Nabi, bagaimana untuk mencintaimu wahai Rasulullah? Rabi'ah bin Ka'ab bertanya pada Nabi, bagaimana nak tunjukkan cinta kepadamu, nak bersama denganmu wahai Rasulullah? Nabi kata apa? Alaika bi kasratis sujud. Perbanyakkanlah engkau membantu aku dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Kerana perkongsian yang ringkas dan sederhana ini, yang baik, yang indah semua daripada Allah, yang lemah dan kekurangan daripada diri saya sendiri dengan izin Allah, saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Azman, rekan saya, guru saya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ilmu yang hebat daripada beliau dan kita dapat amalkan sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Yang saya hormati pengurusi surau, Tali Jabatan Khusus Surau, pengurusi majlis Cikgu Muhammad Noor, dan sahabat saya Ustaz Zuhairi, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah kurnia dan inayah kita masih lagi diberi kesempatan. Kita masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih mengizinkan kita untuk datang ke rumah Allah taala, baitin min buyutillah ini, sekaligus dapat duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga Allah taala, raudhatun min riyadil jannah. InsyaAllah pada malam ini sekadar kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan norma barulah, mengikut SOP. SOP ni bahasa barulah tuan-tuan, ya. Bahasa lamanya adab-adab, syarat-syarat. Cuma bahasa baru ni orang panggil SOP. Kita ni kalau boleh satu bahasa, bahasa tu je lah kita guna pun kan. Sikit-sikit SOP kan. Padahal benda ni dah lama dah. Macam datang ke surau masjid, ambil wuduk dari rumah, dah lama dah keluar dalam hadis Nabi, bukan baru ni kan. Jadi itu adab, itu syarat yang diberikan kepada kita. Cuma sekarang dia gunakan bahasa SOP. SOP ni macam-macam lah tuan-tuan kan. Macam-macam lah tuan-tuan, nak kena scan, nak kena tulis nama, nak ambil suhu. Tapi semua itu ialah demi kemaslahatan, demi kebaikan kita bersamalah. Jangan mencampakkan diri dalam kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kita dalam kebinasaan. Maka kita disuruh jaga semua ni demi kemaslahatan, demi kebaikan kita bersamalah insya-Allah. Jadi malam ini sebenarnya Ustaz Zuhairi dah habis dah kupasnya. Apa nak kupas lagi cerita Nabi. Ustaz Zuhairi dah bawa sejarah, dah naik ke langit, turun, pergi sampai ke Madinah, Mekah, pergi Habsyah, pergi ke Yaman, habis dah. Cuma tuan-tuan tak ingat apa benda yang Ustaz Zuhairi cakap tu. Soalnya lah, ingat dah apa Ustaz Zuhairi cakap tadi? Panjang tadi tu, banyaklah kan. Last sekali sampai Sauban Ibn Mujdad, sampai tu silap-silap tu orang balik keluar tanya apa nama yang sahabat Nabi Ustaz sebut tadi. Tak lah, ban ke apa tentulah, ban-ban lah bunyinya. Tak ingat. Tapi tak apalah tuan-tuan, yang penting mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmatnya. Amin.
Saya tak naklah cerita tu sebab saya pun dah tak larat sebenarnya tuan. Saya tak larat sebenarnya. Penat tuan. Ikut malam ni pun saya tak datang tadi sebenarnya. Tapi dah janji dengan cikgu datang jugalah. Sebab tadi ada 5 jenazah daripada hospital Serdang, jenazah COVID. Jadi dia 10 jenazah. Dia ada 2 shift, pagi sampai pukul 11 sebab hari Jumaat. Pukul 2.30 sampai pukul 6. So tadi habis pukul 11. Dia tak boleh buat lah sebab saya nak solat Jumaat. Habis solat Jumaat nak sambung balik, nak datang sini pula dah. Jadi saya minta tangguh. Tangguh bila ni Ustaz? Tangguh malam haram. Ustaz nak pergi mana? Betul Bahad. Mana sempat Ustaz? Saya kata start pukul 3 pagi lah. Allah. Jadi pukul 3 pagi kan saya buat. Sebab baru ni pun saya buat 3 pagi juga. Jenazah untuk dihantar ke Felda Keratung 4 pukul 3 pagi. Tolonglah Ustaz. Saya kata pukul 3 pagi ni takkan nak ke bumi juga 3 pagi. Nak hantar ke mana? Ke Keratung. Saya kata besok saya ada kuliah online. Melayu-layu saya pergi dah juga buat kan? Sebab COVID ni orang takut nak buat tuan. Bukan takut dia bangun tu, dia tak bangun lah, tak bangun. Memang tak bangun pun kan. Cuma seram sejuk tu ada lah. Sebab duduk dalam bilik jenazah seorang dengan jenazah kan. Waktu nak solat tu kipas tu pusing. Dia dalam body bag. Body bag tu pula kalau kena kipas ni dia dia macam bergerak kan. Kita seorang kan. Ini macam hidup pula lah. Tengah-tengah semayang kan tu dia macam hidup kan. Tu yang nak meloncat keluar pun ada, nak lari. Tu yang dia orang tak nak buat kan. Tu yang dia orang tak nak. Bukan masalah apa pun. Jenazah COVID ni lagi mudah lah ngurus jenazah COVID ni daripada jenazah biasa Ustaz. Kalau jenazah biasa nak kena mandi, nak kena kapan, semua nak kena buat kan. Solat, lepas tu nak kuburkan elok-elok. COVID tak ada tuan. COVID ni macam mana dia meninggal macam tu lah kita masuk dalam body bag tu. Dia mandi ke atas. Apa yang dia pakai tu? Kain plekat tu lah kita masuk dalam body bag tu kan. Dia tak ada kapan. So masuk dalam body bag, bawa turun forensik, saya uruskan lah. Saya tayamumkan. Tayamum pun senang, tak sampai seminit pun kan. Atas plastik bag tayamum, bukannya buka, tak boleh buka, bahaya kan. Dia sangat bahaya. Sebab kita walaupun kita pakai PPE lah, walaupun dah vaksin, kita pakai PPE full set. Mengurus jenazah COVID paling mudah. Mayang pun seorang, waris pun tak ada. Kita nak buat apa jenazah tu punya waris kan tahu pun. Kalau kita tengok ni yang sombong hari tu ni, kita melempar-lempar pun dia kan nampak pun kan. Boleh tak dah. Jadi tayamumnya tak sampai seminit. Tak beri beg. Semayang bawa kubur, ahli waris bukan tengok pun kan. Biar-biar dia menangis kat luar kan. Jadi senanglah. Cuma yang susah pakai PPE full set. Sebab nak tahan pakai PPE ni, satu PPE kalau 5 jenazah kena pakai lah 5 tu kan. Tu yang tak tahan tu, yang berpeluh lencun tu. Macam kalau saya hantar ke Kelantan, hantar ke Kedah, termasuklah saya hantar ke Batu Pahat ni, saya pernah hantar ke Kulai kan. Sebab bawa van kita tak boleh pakai aircon, pakai PPE tak boleh pakai aircon, tak boleh makan, tak boleh minum, semua tak boleh. Sampai habis, sampai ke bumi baru kita tanggal. Jadi penat tuan, penat kan. Penat. Pasal tu bila orang kata tak nak vaksin tu agak kecewa lah. Sebab dia orang tak turun di medan itu. Bak kata Ustaz Zahiri tadi, dia orang tak turun di medan itu. Saya dulu pun tak turun pun, saya anggap benda tu alah ini ada apa sangat dengan COVID ni. Bila saya turun di medan COVID ini, masuk hari pertama saya pakai PPE, diberi taklimat khusus pakai PPE oleh doktor. Kemudian uruskan jenazah, dilantik khas oleh JAIS. Bila hari pertama kena 51 jenazah. Saya rasa macam ini bukan main-main. Ini bukan main-main. Tengah-tengah tayamum, Ustaz ada seorang lagi dah. Belum sudah ni. Tahu letak susun jenazah. Itu yang tuan-tuan tengok dalam TV yang dia kata jenazah bergelempangan letak bawah. Itu satu kenyataan. Tak di bawah, pungut kan. Pakai kontainer, masuk dalam kanan, tindan. Kita pun cari mana satu lah jenazah ni. Aduh, kan. Waktu tanggal stiker tu, stiker nama, bertukar mayat. Jadi ada yang mayat dah sebulan, ada mayat yang 2 bulan, ada yang 3 bulan kan. Jadi sangat bahaya tu sangat-sangatlah. Tak menafikan. Sebab itu saya buat swab test ini, swab ni 2 minggu sekali buat. 2 minggu sekali buat kan.
Kalau ada gejala, doktor akan panggil, cek apa gejala, simpan dulu, tengok dulu. Okey, memang tak ada, buat balik. Macam itulah. Sampailah yang terbaru. Mula-mula batch pertama 50, 40 tu batch pertama lah. Tapi yang meninggal banyaknya orang tua lah. Sebab waktu tu belum vaksin. Kebanyakan umur 80, 79 kita orang buat lah. Saya buat. Bila dah vaksin, bukanlah vaksin tu berarti dia ni mesti selamat. Tak. Jangan beranggapan vaksin ni, tak ada vaksin lah, bukannya selamat pun. Dah. Dia umpama macam kunci rumah, Ustaz. Kita kunci rumah, belum tentu rumah kita selamat pun. Tapi kenapa kunci? Kenapa bawa mangga? Pasang sistem alam, pasang tu, buat apa? Bukan selamat pun. Berapa banyak rumah yang kena pecah, berkunci pakai alam semua. Jadi kalau itu ukuran kita, maknanya kita tak nak vaksin, itu ukuran kita, tak kena, tuan-tuan. Tak kena lah macam tu kan. Tak nak vaksin pasal apa? Vaksin ni dajjal. Memanglah fitnah dajjal kan. Sebahagian fitnah dajjal lah. Tapi yang sebahagian lagi ajal. Ini pengalaman saya sendiri menghadap orang-orang yang COVID. Tuan-tuan, kalau kena yang Delta ni tuan-tuan, 8 second tuan-tuan, tak sempat mencangkung tuan-tuan tahu. Saya sendiri tengok macam mana orang terkena tuan-tuan. Saya tengah-tengah berbuat, dia kena kat situ. Tengah bercakap, tumbang, doktor datang masukkan oksigen maksimum tuan-tuan. Nak tolong. 90% tuan-tuan paru dia habis. Ini bukannya persepsi, ini bukannya. Ni tuan-tuan, tengok dengan mata kepala. Sebab tu saya kata bila orang tak nak vaksin ni, dahlah vaksin ni apa sangat tak. Vaksin ni satu usaha. Usaha ada, doa ada. Usaha tanpa doa tu sombong. Doa je tuan-tuan minta sembuh tapi tak ada usaha, tu sia-sia tuan-tuan. Jadi saya tengok macam mana berbulan saya buat kerja ni tuan-tuan, pagi, petang, siang, malam. Selagi kubur buka tuan-tuan. Kubur buka sampai 12 tengah malam. 12 tengah malam kena buat. Tak kisahlah lapar ke apa ke, makan ke, belakang van ke, tak sempat tuan, tak sempat. Satu hari konvoi sampai 10 van. Tuan-tuan masuk dalam TV tu program kita orang lah tu, yang konvoi yang pakai escort tu, satu hari tu 42 kes kita kena kebumikan dia. Bukan satu perkara main-main. Pasal itu saya katakan orang kata tak payah vaksin lah, tak payah vaksin ni fitnah dajjal. Kalau nak mati juga. Kalau macam tu patutlah budak-budak muda ni jawab. Jangan bawa tu laju-laju nanti jatuh mati. Kalau dah ni pun jatuh mati juga. Sebab kita mengajar. Pasal itulah tuan-tuan, saya kecewa orang agama pun tak nak vaksin. Betul lah kata Nabi tuan-tuan, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama indahum tahrujul fitnah wa fihim ta'ud. Kadang-kadang mereka yang duduk ni, orang agama ni, minta maaf cakap kan, cakap sudah kata tak perlu vaksin ni semua dajjal kan. Jadi orang pun dengar kita. Akhirnya nanti bila orang agama yang kena, ketika itu baru kita tahu ni orang agama lah ni orang masjid lah ni orang surau lah ni. Ni orang masjid lah, orang surau lah. Tak nak vaksin, tak nak itu. Kan. Siapa kena? Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud, kata Nabi. Dia balik semula kat kita. Sepatutnya orang agama ni kena faham benda ni. Satu dunia tuan-tuan, ulama' dah berbincang. Kita bukan pakar pun, tak maaf cakap lah. Kita bukan pakar dalam bidang vaksin. Siapa yang pakar dalam bidang vaksin? Sebab itu ada pakar-pakar masing-masing tuan. Kita berhujah dengan kata ada doktor tak vaksin ustaz. Doktor siapa? Doktor apa dia? Bukan semua doktor dia tahu. Macam mekanik tuan-tuan. Kita jangan ikut. Mekanik tu pun tak boleh harap juga. Mekanik mana depan tu? Mekanik motor. Kau rasa apa? Kereta. Patutlah pun. Aku hantar kat motor itu, dia tak boleh buat. Motor berapa besar kan tak? Yang 2000cc tu. Dia buat Honda aja. Yang 250 ke bawah. 2000 dia tak buat. Sebab itu kita jangan berhujah dengan kata doktor pun tak, itu pun tak. Jangan. Kita bukan faham pun tentang vaksin ni. Sebab itu dia ada pakar dia sendiri. Ustaz Zahiri dia pakar dalam bab sejarah, bab tarikh ni. Sebelum dia sebut satu-satu, dia bidang itu. Kalau suruh saya yang sebut, nganga. Saya bukan bidang tu. Saya tak ambil pun bidang tu.
Belajar memang belajar lah. General punya macam doktor lah. Sebelum dapat pakar, dia belajar lah. So, semua sakit perut, telinga, kita hantar kat dia pun semua dia boleh buat. Betul. Telinga sakit, belik, bagi ubat, balik. Dah jumpa dah. Tak boleh, pergi jumpa pakar. Kan? Sama lah Ustaz Zuhairi, dia bidang dia tarikh. Dia ambil bidang sejarah ni. Pakar sejarah, dia tahu selok belok sejarah. Tanya bab tu, bidang dia. Tanya bab lain nanti dia tak boleh jawab semua. Tu sebab saya tengok hari ni punya ustaz-ustaz semua dia belun. Dia talam semua sekali. Hadis pun dia rembat, Quran pun dia rembat, tarikh pun dia rembat, tasawuf pun dia nak balun. Last kali semua salah. Tu yang banyak merapu ni tuan-tuan. Kan? Banyak merapu. Tak belajar tasawuf, tiba-tiba pergi cakap bab tasawuf. Tak belajar bab fiqh, tiba-tiba bercakap bab fiqh. Tak belajar bab usul, kita pandai-pandai bab usul. Sebab itu Tuhan kata dalam Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dia suruh tanya ahli, faham benda ni, tuan-tuan. Bukan dia suruh main-main benda ni. Kita tak bilang vaksin, sembang beda kedai kopi je. Tapi cerita bab vaksin ni macam dia buat tau. Sebenarnya vaksin ni tak boleh sah. Dia ini semua agenda Yahudi ni semua. Saya tanya, duduk berapa lama dalam buat vaksin tu? Saya tak menahan lah. Kerja apa? Motong je. Kau pergi motong lah. Bukan bidang kau tu. Kita ada kepakaran. Ulama rujuk pada pakar ini tuan-tuan. Dia rujuk pada pakar baru dia keluar hukum. Bukan ulama suka-suka keluar hukum. Tak. Ulama keluar hukum berdasarkan tu. Dia pergi tanya doktor bidang tu dulu. Macam mana doktor? Kesan dia. Apa sebab? Kaedah dia macam mana? Apa yang berlaku? Kalau rapat macam mana? Kalau sentuh macam mana? Dia punya virus ni macam mana kesan dia? Doktor pun sebut. Akhirnya ulama buat keputusan ijtihad. Sembahyang kena jarak dulu. Sembahyang kena ini dulu, buat macam ni dulu. Okey, ulama buat keputusan. Kita nak salahkan ulama. Ulama bagi tu pemerintah. Akhirnya pemerintah kata, oh macam tu kan. Pemerintah keluarkan hukumnya wajib vaksin ni. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kamu kena taatlah benda tu demi kemaslahatan. Bukannya suka-suka. Kadang-kadang kecewa tengok tuan-tuan. Saya sangat kecewa sebab saya yang buat benda ni tuan-tuan. Saya yang ngurus jenazah hari-hari tuan-tuan. Rasa macam mula-mula buat tu 50, 40, 30 ni macam bila nak sudah Covid ni, bila tak nak orang mati ni. Dengar dah masuk ambulans masuk, dengar masuk ambulans, ada lagi ke Ustaz, ada lagi ke masuk Ustaz. Satu selama kita nak cover. Beratus kubur seminggu buka penuh kubur. Ini bukan membohong tuan. Tutup kubur ni dah penuh, buka kubur baru. 2 minggu buka 600 sekali jalan. Sekejap je tuan saya buat. Sampai penggali kubur kata apa, ya Allah Ustaz, boleh tak slow sikit? Nak slow macam mana? Bukan boleh tahan. Kita dah agak dah. Kalau dia tidur terus. Dia tidur tu maknanya tidur terus. Sampai saya kata apa? Tuan, lapik je lapik putih siap-siap kat katil. Nanti apa pula kata dia orang? Tak payah kata dengan katalah confirm dah tidur ni Arab. Stage 4, stage 5 jalan. Balut dengan putih hantar bawah. Sekali saya tayamumkan. Itu tuan-tuan. Penat. Ni pun masih ada lagi tuan-tuan. So itu kuliah saya belum mula lagi sebenarnya. Kuliah saya mula bulan 12. Sebab nak habiskan saki-baki yang ada dalam kontena yang ada tu. Itu forensik pun kata, Ustaz, benda ni dah banyak balik. Yalah tuan-tuan kan. Tak dibagi rentas negeri, marah. Dibagi rentas negeri pun marah. Saya pun tak faham kita nak apa sebenarnya. Tak vaksin pun marah. Bila dah suruh vaksin pun marah. Tak bagi datang masjid pun marah. Bagi datang masjid pun marah. Tak tahu apa yang kita nak. Saya pun tak faham. Masa tak bagi datang masjid tu semua nak datang masjid. Marah apa salah masjid tak buka. Dah buka masjid tak datang pula masjid. Dia orang ni buka sangat masjid, nanti ramai orang besok kena lagi, dah marah pula. Tak faham manusia ni nak apa. Jadi tuan-tuan, saya ngurus 24 jam tuan. Standby, on call sampai tak balik rumah. Duduk dalam bis. Saya ada bis tuan-tuan. Bis kita orang ni ada kain kapan semua siap-siap lah. Dapat je call, PIC kita orang kata, Ustaz bagi tahu semua-semua. Okey, standby 7 van. Sekarang juga berangkat ke hospital. Sekarang juga 7 van. Ustaz pergi masuk, tayamumkan semua-semua. Jalan lah. Pukul berapa dah ni? Pukul 10 malam dah. Pukul berapa nak sudah? Jangan tanya tu. Anak bini pun tak berani tanya. Balik pun tak boleh.
Bukan boleh balik biasa tuan-tuan. Nak balik pun nak mandi lah dulu. Tak boleh masuk rumah dulu. Semua nak kena jaga. Susah tuan-tuan. Sebab itu kena ikut SOP. Tapi kadang-kadang ada orang tak nak vaksin, tak nak ikut SOP ni. Dia orang tak duduk. Saya rasa bila orang cakap macam tu, saya nak bawa je duduk dalam bilik hospital tu. Mai aku nak tengok engkau punya kebal. Aku nak tengok engkau. Tuan-tuan, lalu lorong tu pun cukup lah. Macam mana kalau kena? Tuan-tuan, lalu lorong yang dah pernah kena cukup lah. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat. Saya tengok Ustaz Zuhairi bercakap. Tadi saya nak bagi lama, tak apalah, taklah cakap lah kan. Sebab malam ni saya nak gulung apa yang dia cakap. Malam cinta Rasul ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Tiap-tiap tahun orang sambut Rasul ni. Hari kelahiran putera junjungan besar Nabi Muhammad, semua orang sambut. Malam macam malam cinta Rasul. Semualah. Tapi tuan-tuan nak bagi tahu, betul ke Ustaz Zahiri kata tadi kita ni cinta Rasulullah? Kalau betul yang kita ucapkan kita cinta Rasulullah, apa bukti dia? Apa tanda dia sebagai dalil mengatakan kita ni benar-benar orang yang cinta Rasulullah? Yang Ustaz Zuhairi panjang lebar cakap tadi tu, ada benda 3 perkara je saya nak bagi tahu. Yang nak sampai mesej gulung dia tu, 3 tu je. Pertama, sebagai bukti, sebagai cinta kata ulama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada keinginan dalam hati ingin bertemu Rasulullah. Kata Nabi SAW, tak ada yang dicintai melainkan cintanya ingin bertemu aku lebih dari segala-galanya. Kita muhasabah diri kita tuan-tuan. Hidup puluhan tahun ni, ada tak rasa ingin nak jumpa Rasulullah? Kalau takat nak ikut Rasulullah, nak ikut bab badan jauh sekali lah. Ikut bab ibadat ni tuan-tuan, tak terbuat kita. Susah banyak. 70 kali istighfar satu hari pun tak mampu buat tuan-tuan. Hanya nak minta dalam hati ni, tiap saat, tiap waktu, tiap detik dalam kehidupan kita, setiap nafas kita ini, selain ingat Allah, kita nak sekali jumpa Rasulullah pun jadilah. Ada ke tak ada? Bagaimana nak jumpa Rasulullah? Kenal pun tak. Memanglah kata Nabi, orang yang mimpi jumpa aku, marra'ani fil manam fasayrani fil laqazah. Siapa yang lihat aku dalam mimpi dia, samalah dia tengok macam kita hidup ni. Betul. Tapi nak tahulah dulu macam mana rupa Nabi. Sebab Nabi bukan ada foto pun, bukan ada gambar yang ditinggalkan yang kita boleh tatap gambar ni. Oh, ni gambar Nabi. Dapat mimpi gambar macam tu, confirm Nabi. Syaitan tak boleh jumpa. Betul. Sekarang gambar tak ada. Takkan tuan-tuan mimpi jumpa orang pakai jubah putih, badan besar, janggut putih, serban putih, semua putih. Malam tadi Ustaz, saya jumpa mimpi Rasulullah. Macam mana rupa dia? Ustaz, saya cakap lah Ustaz, janggut putih, jubah putih, badan besar, tinggi Ustaz. Oh, semua putih Ustaz, jubah, serban. Macam tu ke Rasulullah? Macam itu ke dia? Tapi ya Ustaz, syaitan tak boleh jumpa Rasulullah. Yalah masalah sekarang ni, kau Rasulullah pun kau tak kenal. Macam mana kau kata tu Rasulullah? Macam mana kau kata tu Rasulullah? Hanya dengan berhujah, serban putih, jubah putih, janggut putih, badan tinggi, mata bulu mata melentik, itu ya. Apakah itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW, dalam Sahih Tirmizi, dalam Syama'il Muhammadiyah? Apakah itu bentuk Rasulullah yang digambarkan dalam hadis? Saya ngajar daripada tahun 96 sampai hari ini. Banyak surah-surah masjid yang tak belajar, tak mengkaji tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai yang baca kitab hadis Syama'il Muhammadiyah? Yang mana kita tengok, kita boleh gambarkan Rasulullah SAW macam ni. Mimpi seperti mana yang kita baca hadis itu, itulah Rasulullah. Tapi kita baca ke? Soalannya kita baca ke tak baca? Ini yang pertama tuan-tuan. Ada keinginan nak jumpa Rasulullah. Jadi tuan-tuan, bagaimana nak membuktikan keinginan itu? Kita kena selalu datang jumpa ulama. Al-ulama
warasatul anbiya. Duduk bersama ulama, tanya para alim ulama tentang Rasulullah, dia terangkan nanti satu ketika mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah. Amin. Ini kita nak duduk dengan ulama pun tak nak, macam mana? Macam mana kita nak tahu Rasulullah? Macam mana kita nak jumpa Rasulullah? Sebab itu Nabi sebut, siapa pewaris aku? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris aku. Dia akan cerita tentang aku, dia akan gambarkan tentang aku. Seperti mana yang dia gambar, dia ceritakan itu, itulah aku. Nanti kau mimpi jumpa tu, itulah aku. Kita jumpa, kita tak belajar. Kita nak cerita bab makan Nabi, bab minum Nabi ni. Ada orang kata Nabi makan 3 jari kan. Tapi tengoklah 3 jari tu macam mana, apa makan. Nak tahu juga Nabi makan sunnahnya Syekh 3 jari kan. Yalah, Nabi makan kurma betul lah 3 jari tu kan. Nabi makan roti betul lah 3 jari. Kok kita ni makan nasi sepinggan tak, nasi biryani, nak pakai 3 jari, ni dah balik Seremban Ustaz, tak habis lagi. Tak habis lagi makan tuan. Sunnah Nabi Syekh 3 jari. Ni bukan sunnah, bodoh. Tak maaf cakap lah. Tak kena hak tu kan. Saya tu kena faham. Bercelak. Baca betul-betul hadis tu. Nabi bercelak bila? Malam nak tidur bercelak Nabi. Yang kau pakai siang malam ni pasal apa? Sebab itu banyak benda tuan. Samalah macam Ustaz Zuhairi cakap tadi dalam masalah dalam masalah yang Rasulullah SAW hari ni buat, benda yang Nabi Rasulullah lakukan, kita tak boleh buat, kita tak boleh lakukan itu. Kita tengok Rasulullah SAW punya keistimewaan. Kalau betul Rasulullah SAW ni betul lah bulan-bulan tu bulan Muharram, kenapa tak mati, tak wafat bulan tu? So itu kena faham betul-betul, penghuraiannya kena jelas. Samalah macam mati malam Jumaat. Kita duk kata mati malam Jumaat ni bagus. Kenapa Rasulullah SAW tak mati malam Jumaat? Ya. Tak ambil Rasulullah SAW wafat malam Jumaat. Baiklah. Pula malam Isnin, hari Isnin lah wafatnya. Betul kena faham. Malam Jumaat terlepas azab kubur. Habis kalau orang Cina mati malam Jumaat, macam? Okay, ingat kita je mati malam Jumaat. Ingat Cina tak mati. Tuan-tuan kena faham betul-betul hadis tu. Penjelasan dia kena faham. Ini asal mati malam Jumaat. Untung ada mati malam Jumaat. Siapa? Sebulan dah. Kau tahu ni untung tak untung dia. Kalau dia mabuk-mabuk, aksiden meninggal malam Jumaat, jam. Untung juga. Lepas azab kubur. Sejak bila benda tu berlaku? Situ kena faham betul-betul hadis. Penghuraiannya kena jelas. So itu tadi Ustaz Zuhairi dah jelaskan. Kenapa Nabi tak lahir pada bulan-bulan Muharram ini, bulan Ramadan. Dah tentu bulan tu mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah. Lahir, Tuhan lahirkan. Tengok, aku muliakan Rasulullah SAW ini sehingga akan aku lahirkan dia pun dalam bulan yang mulia, bulan yang istimewa yang aku sebut dalam Quran. Ada jawapan. Itu kena jelas tuan-tuan. Jadi kalau kita nak cinta Rasulullah SAW, buktikan cinta kita tu bagaimana ada dalam hati. Kita muhasabah diri. Selama hari ni, berapa kali dalam hati kita ingat aku nak jumpa Rasulullah? Berapa kali dalam hati kita sentiasa ingat kalau aku nak jumpa sekali sebelum hidupnya aku nak jumpa Rasulullah? Berapa kali? Ada itu, kata ulama, betul lah kita tu cinta Rasulullah. Satu. Sekejap je ni, tak lama-lama. Dekat pukul 9 boleh lama-lama. Ni SOP tuan. Sehari muncul kawan tu nyanyi. Saya bukan takut apa, saya tak ada masalah tuan. Tu masalahnya pengusi. Masalahnya AJK. Dia orang ni tuan-tuan, macam tempat kita orang lah. Ada yang berani tuan, langgar je ustaz. Langgar lah. Bila-bila kena, cakap seorang. Silap lah kalau kita dah silap. Tak payah silap dah kena. Bayar je lah. Ini yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, apa bukti kita cinta Rasulullah SAW ni tuan-tuan? Kita tuan-tuan mengamalkan, menghidupkan seperti mana hadis yang dibaca oleh Ustaz Zuhairi tadi. Man ahya bis sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, orang itulah yang mencintai aku. Hidupkan sunnah. Walaupun tak dapat semua sunnah Nabi, kita ikut manhaj Rasulullah, percakapannya, perbuatannya dan sebagainya. Tapi ada sunnah yang tak boleh buat jugalah. Bukan semua sunnah yang boleh buat tuan.
Nabi isteri lebih daripada 4. Kita jangan pergi buat pula. Ni sunnah Nabi ni 12. Nampak? Ada sunnah yang tak boleh buat. Tu khusus untuk Nabi ya, untuk Rasulullah je. Tu kita tak boleh tuan. Jadi tuan-tuan, sunnah yang kita mampu buat lah. Ada yang kita mampu buat, ada yang tak mampu, ada yang senang kita buat, ada yang susah kita buat. Kita buat yang kita mampu tuan-tuan. Apa yang kita mampu? Kita mampu bercelak. Tapi orang lelaki-lelaki nak pakai celak ni susah, tak pandai nak buat macam orang perempuan tu yang pakai besi, pakai debu ismit tu kan. Serbuk ismit tu kan, yang orang dulu dia beli pergi Mekah, dia beli tembaga tu, dia beli serbuk tu, bubuh dalam tu kan. Tu tak pandai kan, tu cucuk pula biji mata. Patut nak sunah langsung punah mata. Susah buat tu. Apa yang senang? Nak siwak, dia orang kata siwak tak payahlah ustaz, baru gigi pun dah ada. Kita ni macam-macam betul pandai kita ni. Ni yang aula, yang afdalnya walaupun dah berus gigi tapi masih pakai siwak, pakai kayu tu, kayu arak itu. Itu sunnahnya tuan-tuan. Berat tak mampu kat ustaz dah. Nak bela janggut, sunnah. Janggut pula tak tumbuh-tumbuh. Lepas tu dah bela janggut pula tumbuh, orang rumah dah tak setuju. Orang rumah bang tak payahlah berjanggut-janggut bang, seremak betul tengok serabut bola lah bang. Habis tu, ni sunnah Nabi. Sunnah-sunnah agak bang, tapi isteri kena perhati juga. Isteri kau tengok serabut tak edih kat bang. Tak boleh juga. Tak pakai serban. Abang ilmu tak ada bang, tak payahlah pakai serban bang. Kan disuruh orang jadi imam kat masjid surau, apa tahu kan. Halil kang, salah bang. Buat malu je kang. Tapi ni sunnah. Tak payahlah bang, daripada malu sekarang, baik tak payah. Habis tu pakai jubah. Jubah bang tak payah pakai. Abang jangan cari pasal. Kang pergi masjid, pergi surau pagi Jumaat, tengok imam tak datang, awak bukan hafal sajadah pun. Semua tak boleh. Sunnah apa yang boleh ni kan. Apa sunnah yang aku boleh buat kan. Sunnah minum je lah. Minum segelas 3 kali nafas. Ini yang senang. Buatlah yang itu, hidupkan. Amalkan terus. Niat dalam hati, ni sunnah Nabi aku buat ni. Kerana aku cintakan Nabi, aku buat sunnah ini. Seperti mana para sahabat tak suka makan buah labu, tapi Nabi suka makan labu, dia makan juga labu. Akhirnya, ini sunnah Nabi, aku kena makan juga buah labu ni. Ni tanda cinta. Kita nak makan buah labu lah, tak boleh angin. Kita ni banyak terpandai dia kan. Labu ni angin ustaz. Semua tak boleh kita ni. Angin dah tak tahu sejak bila, tak tahulah. Kangkung tak boleh, angin. Temikai tak boleh ustaz, sejuk. Sebu tak boleh. Kambing, jangan ustaz, darah tinggi ustaz. Sekarang tak pasal-pasal, hospital betul pahat ustaz. Korang buat 7. Lepas tu cerita pula kawan saya tu makan kuah je ustaz. Kuah kambing pun meninggal ustaz. Ini kambing jangan ustaz. Habis tu apa yang boleh? Apa sunnah yang boleh? Yang mampu kita buat. Sunnah tidur. Nabi sebelum tidur baca ayat kursi, baca qul huwallahu, qul a'udzu falaq, qul nas, tiup kat tangan, sapu kat seluruh badan. Ini sunnah yang senang buat, yang nampak, yang kita lakukan orang tak nampak. Buat ini, yang hidupkan terus sunnah Nabi ini. Jangan sampai tak ada sunnah langsung yang kita nak buat. Tapi cinta Rasulullah, tapi kehidupan Rasulullah satu pun yang kita tak buat. Satu sunnah pun kita tak mampu nak menghidupkan. Sedangkan Nabi kata man ahya bis sunnati. Siapa yang hidupkan sunnahku, bukan dia nak semua sunnah yang kita boleh hidup. Kita pun tak mampu, bukan tuan-tuan. Saya sendiri pun tak mampu nak buat sunnah Nabi ni. Tak mampu. Kita pakai serban pula, ada pula ustaz yang bubuh kita balik. Ini bukan sunnah, ini pakaian Arab. Pakaian Arab pula dah. Kita pakai pula jubah pun dia kata ini bukan pakaian sunnah, ini pakaian Arab. Kita pun tanya dia, habis ustaz mana yang sunnah? Pakaian Nabi tu mana yang sunnah? Takkan Nabi pakai blazer kot. Satu ustaz-ustaz ini pun pakai, ramai pakai blazer kan. Kopiah tak pakai, cerita bab hadis Nabi. Sebab saya tengok Imam Malik waktu nak baca hadis Nabi ni, dekat pasar orang tanya dia, wahai tuan imam, aku nak tanya apa? Nak tanya hadis ke, fiqh ke? Hadis. Hadis nanti dulu. Jom. Ikut aku balik. Balik sampai rumah. Balik mandi dulu, pakai jubah, pakai tailasan, pakai sorban imamah.
Pakai wangi-wangian, okey duduk. Tanya hadis apa? Tak baca. Adab dengan hadis Nabi. Kita hari ni baca hadis Nabi. Tuan-tuan cuba tengok orang yang baca hadis Nabi ni, yang sebut hadis Nabi, yang kononnya sanad itu, sanadnya hadis ni sahih, hadis itu. Yang baca hadis Nabi, yang riwayat hadis Nabi pun, pakaian pun tak melambangkan menghormati Nabi SAW. Pasal itu bukan hukum, sekarang adab kita. Dalam Islam ni ada dua tuan, satu hukum, satu adab. Sembahyang sah tak pakai kain pelekat, baju tak pakai? Sah je tuan-tuan, pakai kain pelekat atas pusat, bawah lutut, mayang betul, mayang. Baju tak pakai, pusat tutup. Yalah, sah tak? Memanglah sah. Habis tu? Adabnya mana? Mana adabnya tuan-tuan? So itu saya tengok orang yang riwayat hadis. Banyak orang riwayat hadis. Oh, komen hadis tu tak sahih, tak dalam hadis. Hadis ni tu, hadis ni. Sebut dalam kitab tu, dalam kitab ni. Yang meriwayatkan pun, yang baca hadis tu pun, adab dengan hadis Nabi pun tak ada. Akhlak kita dengan Nabi mana? Padahal para imam dah tunjuk macam mana mereka meriwayatkan hadis. Macam mana? Tapi yang cakap ni tuan-tuan orang yang ada hebat-hebat semua. Sebab itu saya kata, kadang kita mampu bercakap tapi tak mampu nak buat. Kita dah tanya dia, sampai hari ni kita dah tanya dia, kalau serban tak sunnah Nabi, jubah tak sunnah Nabi, apa sunnah Nabi? Tolong beritahu. Kita pun tanya, sunnah Nabi pakai tali leher ke? Tak ada. Habis yang kau pakai ni, tak sunnah ni? Orang tak pakai, orang pakai benda ni, kau komen tak sunnah. Yang kau pakai tali leher itu, sunnah apa? Ini lain, dah lain pula. Kita masalah hari ni. So itu dalam kehidupan ni macam budak-budak lah. Tak bagi dia main kat situ, tapi kita tak tunjukkan di mana tempat main yang boleh. Jangan main kat situ. Lepas tu budak tu main kat situ. Jangan kat situ. Jangan. Budak tu main kat belakang. Jangan main kat situ. Tu budak tu main kat luar. Jangan main kat luar. Budak tu pun pening. Mana aku nak main? Ni tak boleh, tu tak boleh, tu tak boleh, tu tak boleh. Tapi aku nak main kat mana? Bagi tahulah. Jangan main kat situ, bahaya, tu ada paku, tajam semua. Main dekat sini. Sini tak bahaya, sini tempat lapang ni main. Islam pun ajak macam tu. Kalau tak boleh yang ini, tunjukkan mana yang boleh. Kalau Rasulullah SAW tak buat, apa yang Rasulullah SAW buat? Ini Rasulullah tak buat. Habis apa yang Rasulullah buat? Kita nak tanya dia hari ni, lepas semayang, kita pun berzikir. Dia kata Rasulullah SAW tak ada zikir lepas semayang. Kita pun tanya, habis Rasulullah SAW buat apa? Membang? Atau main guli? Main betul seremban ke? Bagi tahulah. Rasulullah SAW lepas semayang, dia balik rumah tu. Dia balik tidur. Bagi tahu. Supaya orang lain dapat tahu. Oh, Rasulullah SAW dia lepas semayang balik tidur. Mana hadisnya? Ni hadis dia. Ni tak sebut pun. Ni Nabi tak buat lepas zikir lepas semayang. Kita pun tanya, apa Nabi buat? Apa yang Nabi lakukan lepas semayang? Takkan menung ikut? Tidur-tidur baring. Yang Rasulullah buat, kau tak sebut. Yang tak buat, kau sebut. Akhirnya orang pakai serban tak nak, pakai cap. Pakai cap langsung kau tak jawab apa. Pakai cap tak ada pula keluar hadis. Ni Rasulullah tak pakai cap macam ni. Tak ada pula dah. Kadang kita serabut pun dah tengok orang Islam akhir. Kan? Terang. Bagi jelaslah. Sunnah Rasulullah SAW ni hidupkan. Apa sunnah Rasulullah SAW? Yang perlu kita hidupkan. Saya tu saya kata tadi awal-awal kena duduk dengan para alim ulama yang membimbing kita, yang hidupnya ikut jalan Rasulullah. Dua tu saya sebut tadi tu, kesimpulan saya beritahu ni. Yang ketiga, perbanyaklah berselawat kepada Nabi. Nah, dah baca kisah ini. 1/10 Allah Ta'ala berselawat kepada kita. Satu hari, berapa yang kita selawat? Takkan sekali kot. Kata cinta. Orang yang cinta ni, setiap saat, setiap waktu, di bibir dia diam dia. Di mulut dia diam dia. Tapi kita hari ni berselawat. Berapa kali sebab cuba kita hitung tengok.
Banyak kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? Ada tak tiga-tiga tanda ini pada diri kita? Jangan tengok orang lain, kita tengok diri kita ni. Ada tak tanda-tanda itu pada kita ni? Kalau kita orang yang ngaku cinta Rasulullah, yang katakan kita benar-benar mencintainya, ada tak tiga-tiga tanda tu? Kalau tak ada tanda-tanda itu, ucapan kita dusta. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah, kita bertanggung jawab di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu nanti ada persoalan di akhirat. Betulkah kau cinta Rasulullah? Apa buktinya? Apa tandanya? Apa kita nak jawab? Di hadapan Allah Ta'ala, siapa nak jawab? Kau kata kau cinta kepada utusan aku, kekasih aku ni, kau kata kau cinta. Tadi dibaca ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kau ikut ni hamba aku ni utusan aku ni. Apa yang kau dah ikut? Apa yang kau dah lakukan? Kau kata kau cinta. Kau cinta kat aku, kau cinta kat utusan aku ni. Tapi satu pun kau tak ikut dia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, hari pun dah pukul 9 tuan-tuan. Ini pun ke dah lajak ni. Saya kat sana tuan-tuan, isyak je saya berhenti. Stop terus. Emergency break punya. Bagi orang pun tahu, Ustaz, kenapa berhenti Ustaz? Time, cukup. Tak usah peduli Ustaz. Engkau kata usah peduli, kalau kena kan, baru kau nak ambil peduli. Kalau dah tutup surau, baru kau nak peduli kan. Itulah pengusi degil, lain kali ikut SOP. Dah pengusi pula di bahannya. Pengusi pula ikut pula. Pengusi kata, pengusi jangan takut dengan pengusi. Alah, lewat lajak sikit pun tak apalah, dia orang bukan datang pun. Marah pula kat pengusi kan, cepat sangat. Pengusi kata, okeylah, suka hatilah, boleh, buatlah. Tutup besok. Pengusi dia masuk. Kiri kanan kena. Kita ni macam serampang dua mata. Tolak pun kena, tarik pun kena. Pasal tu sebelum kena, ikut je lah. Jangan melawan, ikut je tuan. Dia suruh ikut, SOP tu ikut. Suruh buat apa pun kita ikut, selama mana tak melanggar syarak. Ni setakat ni tak melanggar syarak ni pun. Sebab masalahnya untuk kebaikan kita bersama, bukan untuk orang lain pun. Di samping tu makanlah suplemen lain, habis sauda, minyak zaitun, makan. Tu sudah tinggal. Jangan kata dah vaksin tak payah dah, kebal. Kena makanlah benda-benda tu. Sama lah. Apa saja suplemen yang boleh menguatkan imunisasi, makan. Kami penasihat kami doktor macam tu. Sekarang ni doktor pun penasihat kami. Penasihat kita orang ni yang buat benda ni doktor. Doktor yang pantau. Pakaian kita orang pun doktor yang pantau. Sanitize pun doktor yang beritahu guna ni. Kalau tak, itulah kelorok jadi balonnya. Kelorok pun jadi, Dettol pun jadi. Dia tembak lah kita, dia spray lah kita, lantak lah kau, nak merana kau ke aku. Doktor kita orang tak. Kita pakai yang standard punya. Sanitize yang standard punya. Chemical yang dia adkan. Bagi tahu apa benda kita orang punya. Bukannya langgar-langgar macam tu kan. Ini Batu Pahat ni masih banyak, di Johor ni masih banyak kes sebenarnya masih banyak. Cuma kita macam dah normal lah kot, dah boleh buka kedai makan pukul 12. Normal lah kot kan. Kita rasa lah, kita yang duduk di base ni, yang buat kerja ni, hari-hari tengok statistik ni, carta ni, hari ni berapa mati, hari ni berapa yang masuk ward, hari ni berapa yang parah, hari ni berapa yang ICU, yang ini tak ada harapan, yang ini kau standby je lah. Kita dulu tahu. Sebab apa kita orang tahu? Bila kita orang pergi forensik akan beritahu. Okey, Ustaz, ini ICU stage 5, ini stage 4, ini tak ada harapan. Kita dah ada 3 ni Ustaz. Dia dah beritahu dah. Kita orang pun standby lah. Siap-siap dekat base. Van cuci siap-siap, spray siap-siap, PPE siap-siap. Dapat je call, Ustaz, 3 sekali. Pakai PPE, jalan. Tahu. Satu kita orang hari-hari tengok statistik tu. Tengok. Sebulan kita orang punya PPE ni 50,000 belanja ni. Allah. Bukan sahaja siapa bayar. Itu semua orang infaknya. Orang ramai infak. Kita NGO yang buat ni tak ada duit. Urusan percuma.
Orang Melayu ni kata percuma terus ni ingat lah. Mulanya kita buat percuma ni untuk asnaf yang tak mampu kan. Ni tak, kita kata percuma ni, yang datang naik Velfire, naik BM pun percuma ke? Habis-habis, makasih Aku cakap parah ni. Pasal tu Cina kan, kasket tu 3,800 tuan. Saya pernah buat kasket tu. Bukanlah saya buat ambil tu. Kebetulan saya tengah urus jenazah, selesai saya punya urusan, ada satu kasket masuk, Cina masuk. Dia tengok saya, abang boleh tolong tak? Aku sudah bercakap ni. Hasan, tolong kita punya ni lah, mayat ni. Hasan kau seorang? Tak ada orang lah, tolong boleh. Saya pun, sudah ini kalau dapat gambar mati aku ni. Buat kasket kan. Ustaz dah buat kasket 3,800 kan. Kotak tu pun 300 je. Kotak box tu 300. Covid ni dia tak macam biasa. Nak make up je dah. Dia masuk dalam plastik tu, bubuh dalam tu, paku, wrapping, hantar keluar. 3,800. 4,000 lah. Kalau bubuh gambar depan, frame tu 500. Pasal tu kasket ni yang Cina India ni, dia pakai van apa? Velfire Ustaz. Alphard. Orang Melayu Peugeot je. Yang masuk gear tak pernah boleh tu. Kata pelakir lah kan. Tapi Peugeot tu lah. Sebab orang Melayu free. Ikhlas. Ikhlas. Lepas tu dengar bunyi macam-macam. Tuntang. Apa van ni Ustaz? Nah nama pun van free. Macam ni ni. Kalau nak van sedap naik Velfire 3,800. Dapat 10 kes, 20 kes satu hari, boleh beli Velfire. Kita buat van jenazah. Ini free. Makasih ya. Memang patutlah van nak tertanggal itu. Van nak tingkap, nak tercabut. Gear tak masuk-masuk kan. Asal cakap tu yang sebab saya pengalaman buat benda tu. Kan? Naik Peugeot tu, yang gear tak apa nak boleh masuk. Bongga. Ganas tak mampu kan. Kalau jenazah tu boleh bangkit, dia tanyalah, apa hal kan? Tak sampai-sampai ni. Tak sampai-sampai ni kata kubur. Kan? Jadi tuan-tuan ikut-ikut lah. Jadi hari pun aku 9 lebih. Jadi itu yang saya dapat kongsikan hari ni. Jadi Ustaz Zuhairi dah panjang lebar. Saya nak gulung yang 3 tadi lah. Kena jagalah 3 ni. Kalau betul ada 3 ni kat kita, kita tergulung, termasuk orang yang benar-benar mencintai Rasulullah. Tapi kalau tak ada 3 ni, kalau tak ada salah satu ni, jangan kita ucapkan yang kita ni cinta pada Rasulullah sebagai satu pembohongan, satu pendustaan dari kita. Balikkan letak tangan atas dahi, fikir 3 ni aku ada tak? Selawat aku ada tak? Mengamalkan sunnah Nabi ada tak? Ada tak keinginan aku setiap hari ni aku nak sangat sekali jumpa Rasulullah. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, cepat-cepatlah insaf, bertaubat. Mudah-mudahan kita ni tergolong sebagai orang yang benar-benar cinta Rasulullah. Jadi wallahu alam, itu yang dapat saya kongsikan pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan, mohon maaf sekali terkasar bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Dan juga saya harap jagalah diri, SOP. Mudah-mudahan kita terselamat daripada wabak. Sekarang ni ada wabak baru, yang mana wabak baru ni, wabak Delta ini sekarang ni di Kelantan dah ada, di KL pun dah mula. Jadi kita di sini di Batu Pahat ni jagalah, sebab Delta sangat bahaya. Pasal itu tuan-tuan tengok kerajaan sekarang menyuruh kita ambil lagi satu booster tu, penggalak itu, sebab yang 2 dos itu dia tak mampu untuk nak cover kita punya virus Delta ni. Delta ni sangat laju lah. Dan dia tak ada, tengah sembang-sembang macam ni pun dia boleh kena. Dia punya bahaya lah. Jadi cucuklah vaksin je. Jangan duk katalah ni dakyah Yahudi, ni Dajjal apa semua. Tak kena tak apalah. Kalau kena, saya bukanlah mendoakan. Kalau kena baru tahulah. Yang kena-kena dulu-dulu ni semua sikit-sikit tuan-tuan. Dia colek baru. Itu pun mengelupur. Ni ustaz lah bawa ni. Ustaz lah colek nak wangi. Ustaz colek nak wangi. Allah. Akulah kena. Ini bukan colek tau. Ini dia colek kat rongkong terus tau. Sini dia rembat. Itu tak sempat ucap lah. Ustaz lah. Tak sempat. Dulu sempat lagi. Riuh 1 batu 7 ni. Ustaz ni.
Tu Abang Rahim tu kenal lah. Pasal dia rapat dengan saya, dia lah yang kenal. Dia muak. Kan? Aku pula ditaji. Tapi tak apa, jangan risau. Dah vaksin tu terus datang sini pun swab test tau. Semalam dah swab test. Saya kata doktor, nak swab test. Kenapa? So Nabi Utfahat. Okey, alhamdulillah tu yang saya datang tu. Kau tak datang. Kan? Kau tak, saya tak berani datang tuan. Sebab kemana pun kita orang nak pergi, syarat si doktor kata swab test. Swab test. Okey. Boleh jalan. Kita nak pergi mana? Penang, Langkawi. Semua buat swab test. Bukan pergi saja. Kita tak nak nanti pergi, kau balik kena orang sana. Dia dah bawa itu. Dia Selangor. Mampu kita. So itu kita buat swab test. Jangan risau. Kan? InsyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.